Salam sejahtera, nama saya ialah Guang Hui Ying dari kelas 5 Adab. Saya merupakan pembentang bagi slide pendidikan moral dan hari ini saya akan mengajar berkaitan unit 4 penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat yang terletak di bawah bidang 5 insan bermoral. Tema pembelajaran kita hari ini ialah menyenaraikan contoh sumber dan maklumat yang sahih demi kesejahteraan sejagat. Kedua, mengenal pasti tata cara menggunakan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Ketiga, menghuraikan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Berikut merupakan cadangan nilai yang terletak di bawah unit 4, iaitu nilai rasional, nilai kejujuran, nilai berdikari, nilai kebebasan, dan nilai hormat. Seterusnya, kita akan menemui apa itu konsep bagi unit 4 di sini. Penggunaan sumber dan penyebaran maklumat mestilah berdasarkan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Penyebaran maklumat yang sahih dapat menjamin kesejahteraan sejagat. Oleh itu, setiap individu perlulah memastikan maklumat yang diterima dan hendak disebarkan itu merupakan maklumat yang sahih serta daripada sumber yang boleh dipercayai. Seterusnya, contoh sumber dan maklumat yang sahih. Poin yang pertama, laporan penyelidikan seperti jurnal, artikel dan tesis. Poin yang kedua, surat edaran kerajaan, surat berkeliling. Poin yang ketiga, kitab, buku ilmiah dan buku teks. Poin yang keempat, laman sesawang yang diiktiraf. Poin yang kelima, individu dan pihak berautoriti. Poin yang terakhir sekali ialah ensiklopedia. Apa itu pihak berautoriti? Pihak berautoriti itu biasanya mereka yang boleh dipercayai seperti pihak polis. Dan kesemua ini merupakan contoh sumber dan maklumat yang sahih. Di samping itu, saya akan menerangkan tata cara kita menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat. Pertama, kita kena pastikan kesahihan sesuatu maklumat. Kita mesti tahu maklumat ini datang dari mana. Kedua, dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Ketiga, nyatakan sumber rujukan. Seperti biasa kita buat projek kita mesti menyatakan sumber rujukan daripada mana kita ambil. Dan keempat, sebarkan berita atau maklumat yang tidak menyentuh isu sensitif. Seperti isu berkaitan tentang agama dan perkauman. Sesungguhnya, elakkan daripada memuat naik isu negatif, kurang sopan, atau pornografi melalui laman sosial. Elakkan daripada membuat serangan peribadi terhadap pihak yang lain. Contohnya kita menuliskan komen yang boleh mengkritikkan pihak tersebut. Tidak memanipulasikan sesuatu isu untuk kepentingan diri sendiri. Tidak menongkok tambah maklumat atau isi kandungan. Tidak menggodam atau mengeksploitasi maklumat peribadi orang lain. Dan yang terakhir sekali ialah tidak mencetak atau memperlihatkan bahan tanpa kebenaran pemilik asal. Contohnya kita ambil hasil kerja orang lain dan kita tukarkan sedikit tanpa kebenarannya dan kita menyatakan bahawa hasil ini adalah hasil kita punya. Seterusnya, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat kesejahteraan sejagat. Pertama, menyentuh isu sensitif yang boleh menggugat perpaduan. Contohnya, kita memberikan pandangan tanpa bantasan. Kita tidak memikirkan apa kesannya jika kita berbuat demikian.
Dan kita menongkok tanpa maklumat yang diterima sehingga menimbulkan konflik berkeumuman. Menggodam dan menyebarkan maklumat sulit. Kita menceroboh maklumat untuk kepentingan peribadi. Mencipta akaun dan identiti yang palsu yang tidak benar. Ketiga, menyebarkan maklumat palsu dan tidak tepat. Contohnya, maklumat yang disampaikan itu adalah tidak dijamin kesahihannya. Tidak ada kesahihan yang menyatakan bukti, dan bukti itu menyatakan bahawa maklumat ini adalah benar. Dan menyebarkan maklumat tanpa kebenaran. Sesungguhnya memfitnah dan memburukkan pihak lain, misalnya kita menurunkan fitnah dan kata-kata negatif dalam masyarakat. Dan kita juga menulis komen negatif dalam media sosial. Kita mengatakan perkara yang buruk terhadap orang tersebut. Yang terakhir sekali ialah penyelewengan data atau maklumat. Misalnya kita mengeksploitasi maklumat individu atau organisasi untuk kepentingan diri sendiri. Kita menggunakan maklumat individu dan organisasi tersebut seperti membocorkan rahsia bagi individu itu, menyebabkan kekecohan berlaku demi kepentingan diri kita sahaja, membocorkan maklumat penting individu atau organisasi seperti yang tadi saya cakap itu. Sekali implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat. Dari segi diri, kita akan menjatuhkan imej dan reputasi diri kita. Kita dipandang rendah oleh masyarakat. Kita akan terdedah kepada ancaman keselamatan diri, mencetuskan konflik diri dan pertengkaran. Dari segi masyarakat pula, terpengaruh dengan budaya negatif, menggugat perpaduan dan ketenteraman awam, menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dari segi negara, risiko keselamatan dan kebocoran maklumat sulit, menjejaskan imej dan reputasi negara. Kesejahteraan negara tergugat. Sekarang, kita membuat contoh soalan latihan. Teliti monolog di bawah dan jawab soalan yang diberikan. Oh, ramai yang berkongsi tentang mesej ini. Lebih baik saya kongsikannya dengan rakan-rakan. Saya berharap menjadi orang pertama berkongsi mesej ini dalam kumpulan media sosial saya. Di bawah ini adalah soalan. Dia ada 4 soalan. Soalan 1. Wajarkah tindakan anda menularkan mesej seperti yang di atas kepada rakan-rakan? Justifikasikan jawapan anda. Soalan kedua. Apakah yang akan berlaku sekiranya mesej yang anda terima, sekiranya mesej yang anda sebarkan tidak tepat? Soalan ketiga. Bagaimanakah anda menggunakan penaklukan moral apabila menerima mesej seperti yang di atas? Soalan keempat. Bagaimanakah penggunaan sumber dan penyebaran maklumat dalam kehidupan harian dapat menjamin kesejahteraan sejagat? Di sini soalan pertama, wajarkah itu bermaksud? Kita perlu mengatakan adakah tindakan ini wajar atau tidak wajar. Jika kita nyatakan wajar, kita mesti berikan alasannya. Sebaliknya, kita mengatakan tidak wajar juga, kita juga mesti menyatakan alasan. Soalan kedua, apakah yang akan berlaku itu? Dia bermaksud kesan sekiranya kita buat demikian. Soalan ketiga, bagaimana anda menggunakan penaklukan moral itu? Kita adalah tata cara yang kita belajar tadi. Soalan keempat, kita menuliskan kepentingan atau kelebihan jika kita penggunaan sumber dan penyebaran maklumat adalah dengan betul. Dan ini adalah contoh jawapan. Soalan pertama, kita nyatakan tidak wajar
kerana kita menentukan kesahihan maklumat yang diterima sebelum berkongsi dengan rakan-rakan. Selain itu, tidak terburu-buru menyebarkan maklumat yang diterima. Dan akhir sekali, berfikiran rasional dalam setiap tindakan yang diambil. Soalan kedua, kita akan menimbulkan kerisauan, kekecohan dan panik dalam masyarakat. Seterusnya, mewujudkan banyak spekulasi yang negatif tentang mesej tersebut. Akhirnya sekali, memberikan imej buruk kepada penghantar dan penerima sekiranya mesej tersebut tidak benar. Bagi soalan ketiga, kita harusnya berfikir dengan rasional dan bertindak secara berhemah sekiranya mendapat sesuatu mesej. Malahan kita kenalah bertenang dan bersabar dengan berita atau maklumat yang diterima sebelum menentukan kesahihannya. Soalan keempat, jawapannya adalah kita dapat mengelakkan isu memfitnah dan memburukkan pihak lain. Dan masyarakat dapat hidup dalam suasana tenang dan sejahtera. Ini adalah contoh yang soalan kita boleh jumpa semasa dalam peperiksaan. Contohnya soalan struktur bahagian A. Dia mengatakan kita akan dapat 10 markah yang penuh jika kita betul semua. Dan arahan soalannya adalah maklumat di bawah menunjukkan pesanan masyarakat tentang penggunaan teknologi maklumat. Di sini ini menunjukkan poster itu. Dia cakap amalkan konsep tidak pasti, jangan kongsi. Kita menemui soalan berdasarkan maklumat di atas, ramalkan kesan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat terhadap diri, masyarakat, negara. Ini adalah soalan A. Dia bagi 6 markah. Jadi di sini, ini adalah jawapannya, menjatuhkan imej dan reputasi diri. Di sini kita dapat 1 markah. Terdedah kepada ancaman keselamatan, kita dapat lagi 1 markah. Terpengaruh dengan budaya negatif bagi masyarakat adalah kesannya ini, dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ini adalah 1 markah lagi. Kesan negara ialah risiko kebocoran maklumat sulit negara. 1 markah. Menjejaskan imej dan reputasi negara. 1 markah lagi di sini. Jumlah markah bagi soalan A kita dapat markah penuh iaitu 6 markah. Dan soalan B, jelaskan peranan anda jika anda dapat menghayati amalan penggunaan sumber dan penyebaran maklumat dalam kehidupan harian dengan betul. Di sini dia berikan 2 markah. Dia suruh jelaskan peranan kita. Jika kita berasa gembira, kita kena jelaskan alasan kenapa kita mengatakan kita adalah gembira. Ini adalah jawapannya. Kita akan berasa gembira dan bersyukur. Di sini 1 markah, 1 markah lagi. Tetapi bagi soalan yang macam ni, biasanya kita menjelaskan perasaan kita, maksimum markah dia adalah 1. Dia jarang berikan lebih markah, iaitu 2 markah atau 3 markah. Jadi kita tidak payah tulis banyak perasaan, kita boleh tulis hanya 1 saja untuk dapatkan 1 markah. Dan ini adalah alasannya kerana saya dapat menyebarkan maklumat yang sahih dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dapat lagi 1 markah. Jadi jumlah markah kita akan dapat markah penuh iaitu 2 markah. Soalan terakhir iaitu soalan C. Dia mengatakan bagaimanakah anda menggunakan sumber dan penyebaran maklumat secara berhemah. Di sini dia bagi 2 markah. Dan ini adalah jawapan bagi 2 markah tersebut. Memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum disebarkan, 1 markah di sini.
mengelakkan diri dari menyebarkan maklumat yang menyentuh isu sensitif. 1 markah. Jadi jumlah markah bagi soalan C, markah penuh 2 markah. Jadi kita boleh dapat keseluruhan markahnya adalah 10 markah jika kita jawapan adalah betul semua. Di sini, jika kita tulis jawapan yang lain daripada buku teks juga boleh diterima asalkan jawapan tersebut adalah logik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.